Kematian yang ganjil dan mengejutkan, Datuk mengeluh dalam nada suara yang lembut. 2-3 kali, hujung dagu saya raba. Entah mengapa, secara mengejut hati terasa tidak aman, resah semacam. Angin yang masuk menerusi jendela, merempuh sebahagian tubuh. Rambut terjuntai di dahi turut bergerak lemah. Tidak dinafikan, saya agak selesa dengan sentuhan angin yang sepoi-sepoi bahasa itu. Ia memanda. Kematian yang ganjil dan mengejutkan, Nonong mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh Datuk. Renungannya segera dialihkan dari halaman rumah ke wajah Datuk. Saya segera panggungkan kepala, menanti ungkapan selanjutnya dari Nonong, penuh debar. Sedih mengenangkan kematian emak, Nonong seperti merungut. Jejari kanannya yang lentik meraba-raba hujung dagunya. Bersabarlah Nonong, saya beranikan diri memujuk Nonong, agar kesedihannya tidak membawa kepada tangisan. Mengapa sebelum kematiannya, emak mengalami perkara-perkara yang tidak boleh diterima oleh akal? Hal-hal yang ganjil dan pelik, sampai sekarang saya masih memikirkan perkara tersebut memanda. Saya lihat Nonong mengkedutkan dahi, berlapis-lapis. Anak rambutnya terbuai-buai di main angin. Rasa simpati kian membengkak dalam jantung hati. Ekor mata terus menjeling ke arah Nonong. Jangan mengeluh dan bersedih Nonong, terimalah semuanya dengan pasrah. Boleh jadi Allah mahu memperlihatkan sesuatu kepada kita yang hidup. Dari situ kita boleh mengambil iktibar, boleh dijadikan renungan. Datuk memujuk. Nonong terus membisu, renungannya diarahkan ke halaman rumah kembali. Otaknya berputar ke zaman manis bersama arwah ibu dan ayah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dilepaskan kembali dengan lemah. Pandangannya masih terpaku di halaman yang disiram sinaran matahari yang kian meredup. Sepasang kelopak bibirnya bergerak lemah, macam ada sesuatu yang diucapkan tetapi tidak berapa jelas untuk ditangkap oleh gegendang telinga saya. Setiap kali lepas sembahyang kau mohon doa pada Allah, minta dosa kedua orang tua kamu diampuni, terutama dosa ibu kamu. Mohon supaya ibu kamu aman di alam barzah, tambah Datuk. Nonong mengangguk. Memang tidak diduga, emak yang teliti dan berhati-hati, tekun dan sabar dalam melakukan sebarang pekerjaan. Kadangkala kelakuannya itu menimbulkan tanda tanya pada diri kami sekeluarga, jadi begitu akhirnya. Kata-kata yang diluahkan oleh Nonong itu membuat Datuk menggigit jari kanan. Terpegun merenung dinding ruang tamu, macam ada sesuatu yang muncul dalam tempurung kepalanya. Saya juga berminat dengan ungkapan tersebut. Sebagai wanita generasi lama, emak cukup percaya dan taksub pada perkara-perkara tauhid dan kuasa ghaib ini, sambung Nonong. Contohnya Nonong cuba kamu jelaskan, pinta Datuk. Buat beberapa ketika Nonong termenung sejenak. Dari ria air mukanya membayangkan keraguan. Apakah wajar permintaan Datuk itu dipenuhi atau ditolak terus? Perasaan saya terus berdebar menanti reaksi dari Nonong. Contohnya, tidak perlu memanda, sanggah Nonong. Perlu untuk menolong mengatasi masalah yang kamu hadapi Nonong. Ingat aku sekadar menunaikan permintaan arwah ayah kamu. Kalau kamu menolak bukan salah aku tetapi salah kamu. Artinya, contoh itu amat diperlukan. Ya, sudah semestinya, Datuk terus bertegas. Nonong tiada pilihan dan terpaksa akur dengan permintaan Datuk, demi masa depan diri dan wasiat arwah ayahnya. Semasa nenek meninggal dunia, Nonong memulakan ceritanya. Emak tidak membenarkan ayah dan Harun mengiringi jenazah nenek ke tanah kubur. Malah melarang menziarahi kubur nenek dalam masa 3 bulan. Pakaian, pinggan mangkuk peninggalan nenek tidak boleh digunakan, kecuali barang kemas. Pakaian dan pinggan mangkuk itu dibawa ke mana Nonong, dihumbankan di kuala sungai tempat bertemunya air masin dengan air tawar. Perbuatan yang ganjil, bertentangan dengan hukum hidup manusia dan ajaran agama. Itulah komen yang Datuk berikan setelah mendengar penjelasan dari Nonong itu. Memang ganjil dan suka diterima oleh akal memanda, susul Nonong. Perlahan-lahan saya anggukkan kepala. Setuju dengan pendapat Nonong dan Datuk. Angin dari luar terus menyerbu ke ruang tamu. Cuaca masih seperti tadi, masih redup. Deru kenderaan di jalanan terus memukul gegendang telinga saya. Langit nampak cerah dan awan gemawan bergerak lembut. Ada seperkara yang mahu memanda tanya kepada kamu, silakan. Badan kamu bersih Nonong. Nonong nampak terkejut dan tersipu malu. Saya kira pertanyaan itu tidak wajar diajukan kepada Nonong di depan saya.
boleh memalukan dirinya. Aneh, kenapa pertanyaan sedemikian masih Datuk halakan pada Nonong? Mungkin ada maksud tertentu, fikir saya dalam hati. Dulu, masa kamu kecil-kecil, ayah dan mak kamu pulangkan kamu pada aku. Sebabnya, kamu selalu menangis malam sampai berbulan-bulan. Bila dipulangkan kepada aku atau dijadikan anak angkat, pada namanya saja, tangan kanan kamu diikat dengan benang hitam, kamu tidak menangis lagi. Artinya, kamu serasi berayahkan aku Nonong. Datuk membuka kisah lampau. Pelik, apa perlunya kisah lama itu dikenang? Mungkin Datuk mempunyai strategi tertentu. Sebenarnya, apa yang Datuk sebutkan itu cuma sebuah kepercayaan dalam adat tradisi orang Melayu. Kalau kanak-kanak sering sakit lalu dipulangkan pada orang lain, dicarikan ibu atau ayah ganti, ibu atau ayah angkat, pada namanya saja. Kanak-kanak terbabit tetap terus dipelihara oleh kedua-dua orang tua sebenarnya. Ini sekadar petua yang menurut kebanyakan orang tidak bercanggah dengan ajaran agama. Dalam erti kata lain, kau anak pulang aku Nonong, tidak salah yang selama ini aku menganggap kau sebagai anak sendiri. Jadi aku rasa tidak salah bila aku bertanya tentang diri kamu, sama ada bersih atau tidak. Tujuannya baik, penjelasan kilat dari Datuk dapat menghilangkan rasa malu pada diri Nonong. Bersih memanda, kalau begitu pergi ambil air sembahyang, kemudian datang ke sini. Duduk di tempat yang sama, arahan yang Datuk keluarkan itu membuat Nonong merenung ke arah saya. Dia seperti keberatan mahu memenuhi permintaan Datuk. Pergilah Nonong, demi menunaikan permintaan arwah ayah kamu. Sebenarnya, secara diam-diam kamu resah dengan masalah yang kamu hadapi. Kamu pernah berjumpa orang tertentu untuk mengubati masalah diri kamu. Untuk kesekian kalinya Nonong tergamam. Kata-kata Datuk sering mengejutkan dirinya. Anehnya, apa yang Datuk katakan hampir tepat. Dengan lain perkataan, banyak rahsia dirinya dapat dibaca oleh Datuk. Mana memanda tahu semuanya ini, aku cuma main agap-agap saja Nonong. Memang betul tapi, semuanya gagal, keluh Nonong, sinar matanya nampak redup sekali. Saya melagakan gigi atas dengan gigi bawah berkali-kali. Seronok juga melihat telatah Datuk mencungkil rahsia dari Nonong. Sekarang biar pula aku berusaha menolongnya. Kamu setuju? Bagi diri saya tidak ada halangan. Sinar mata Nonong nampak cerah sekali. Semoga usaha murni aku diperkenankan oleh Allah. Sedikit sebanyak cerita yang kamu sebutkan tadi dapat memudahkan usaha aku ke arah tersebut. Begitu juga dengan cerita yang aku dapat dari Harun. Sekarang apa yang mesti saya buat memanda? Pertanyaan yang terpancut keluar dari kelopak bibir Nonong membuat Datuk senyum panjang. Jangan berdalih, jangan berlengah-lengah. Buat apa yang aku suruh? Sepasang anak mata hitam Datuk tertumbuk ke arah anak mata hitam Nonong. Ambil air sembahyang memanda, soal Nonong lagi. Ia seperti yang aku suruh sebentar tadi, suara Datuk penuh keyakinan. Tanpa basa-basi, Nonong pun bangun dan terus melangkah ke bilik air. Sementara menanti kedatangan Nonong, Datuk nampak resah semacam. Wajah yang tadi ceria bertukar menjadi sedih. Sepasang tangannya diluruskan ke atas sambil memusingkan pinggangnya ke kiri dan ke kanan beberapa kali. Beberapa detik kemudian dia terus bangun. Bergerak dari sudut ke sudut ruang tamu. Berhenti di tepi jendela. Datuk dongakkan wajah ke langit, merenung gumpalan awan gemawan. Melihat pepucuk pohon sekitar rumah. Dan ada ketikanya Datuk termenung panjang di muka jendela macam orang putus asa atau ada masalah besar. Semua gerak-gerinya, saya lihat agak luar biasa. Bila sudah begitu keadaannya, saya tidak berani mahu menegurnya. Saya kira lebih daripada 10 minit, Datuk termenung di jendela. Mungkin perasaannya sudah tenang, fikir saya, setelah melihat Datuk melangkah ke arah tempat duduknya lalu bersila di situ, bertindih kaki macam pahlawan zaman silam. Tama, saya arahkan wajah dan perhatian kepada Datuk. Dada mula berdebar. Apakah arahan yang bakal Datuk keluarkan? Apakah dia mahu mengusir saya dari ruang tamu ini? Semua persoalan itu bergolak dalam dada tanpa nokta. Tama, ulang Datuk. Ada apa Tok? Antara aku dengan ayah Nonong, sudah berjanji dan mengaku saudara dunia akhirat. Susah senang tetap bersama dalam semua hal. Tidak tergama aku melihat anaknya susah. Kalau arwah tu tidak meninggalkan pesan aku tetap menolongnya. Datuk berhenti seketika,
memanjangkan lehernya merenung ke arah bilik air. Nonong masih tidak kelihatan. Tetapi, kawan aku dunia akhirat itu tidak dapat melepaskan dirinya dari kekuasaan. Lagi sekali Datuk berhenti, dia seperti keberatan mahu menyambung kata. Macam ada sesuatu yang mahu dirahsiakannya, sudah pasti tindak tanduknya menimbulkan bermacam-macam andaian dalam hati kecil saya. Kekuasaan siapa Tok? Tunduk pada kekuasaan iblis syaitan. Saya sudah tidak sabar mahu mengetahuinya. Macam selalu, semakin saya berminat untuk mengetahui sesuatu, semakin lambat Datuk mahu menjelaskannya. Dia seperti memaksa saya berperang dengan perasaan. Tunggu sekejap lagi aku beritahu. Nonong dah datang. Sepasang bola mata Datuk tertumpuk ke wajah Nonong yang masih ada kesan air sembahyang. Semasa mahu mengambil air sembahyang Nonong tidak berselendang tetapi, kini di bahu kanannya tersangkut selendang sutera biru. Di tangan kanannya, ada senaskah Quran manakala di tangan kiri ada rehal. Sebelum duduk bersila, rehal dibuka dan senaskah Quran diletakkan. Selendang sutera pun dibelitkan ke kepala. Datuk terpaku melihat perbuatan Nonong di depan matanya. Wajah Datuk membayangkan perasaan gembira dan hiba berbaur dalam kalbu. Tanpa disedari, kelopak matanya digenangi air jernih, mengalir lemah di kulit pipi Datuk yang sudah tua. Menyedari dirinya jadi perhatian kami berdua, Nonong dan saya. Dengan pantas Datuk memusingkan mukanya ke dinding membelakangi kami. Pada saat itu juga Datuk mengesat air mata di cerun pipinya. Bila dia dapat mengawal perasaan dengan baik, barulah Datuk menghadapkan wajahnya kepada kami semula. Kamu bagaikan tahu apa yang aku inginkan Nonong, suara Datuk tersekat-sekat. Saya terus sahaja memerhatikan gerak-geri kedua-dua insan tersebut. Bila Memanda menyuruh saya mengambil air sembahyang, saya teringat zaman lalu, tutur Nonong tenang sambil membetulkan kedudukan selendangnya. Dulu, setiap kali Memanda datang ke sini, ayah suruh ambil air sembahyang dan membaca Quran depan Memanda. Kemudian dengan lembut membetulkan bacaan tajwid saya, sambung Nonong. Ya aku ingat. Datuk anggukkan kepala perlahan-lahan. Nonong membuka Al-Quran juz 10 surah At-Taubat dan terus membacanya hingga 1 ain, baru dia berhenti. Saya terpesona dengan alunan suaranya dengan tajwid yang betul. Mengapa surah ini kau pilih Nonong? Tanya Datuk. Dapat mengingatkan saya kepada perbuatan-perbuatan yang saya kira berdosa pada masa lalu. Memanda juga pernah mengingatkan saya surah ini banyak mengandungi pengajaran dan nasihat serta tunjuk ajar kepada kehidupan yang diredai Allah. Sudah bertahun saya tidak mengingati surah Ain tetapi bila terlihat muka Memanda saya terus teringat pada surah At-Taubat. Mendengar penjelasan Nonong, saya terasa sayu dan hiba. Tanpa terasa air mata tergenang di kelopak. Nonong juga saya lihat terharu, tunduk merenung kulit Quran yang sudah ditutup. Perlahan-lahan dia menggosok kelopak mata dengan hujung selendang. Datuk membiarkan Nonong tenggelam dalam kenangan pahit hidup sendirian di Pulau Pinang. Tanpa diduga dan disangka Nonong menangis tersedu. Berat sungguh cubaan hidup kamu di rantau orang. Semuanya ini berpunca dari perbuatan arwah emak kamu yang terlalu mengejar keduniaan, mengikut nafsu. Mudah-mudahan roh emak kamu ditempatkan oleh Allah di tempat yang sesuai, cetus Datuk. Saya menarik nafas. Nonong angkat kepala dengan pandangan yang berkaca ditatapnya muka Datuk. Memang Nonong mengalami kejutan bila Datuk mengkaitkan kematian ibunya dengan nasib yang dilaluinya kini. Dari cara Datuk bercakap yang diikuti dengan gerak-gerinya, saya yakin Datuk cukup mengerti dan memahami perasaan yang ditanggung oleh Nonong. Berkali-kali saya melihat Datuk mengucap panjang. Tangisan Nonong beransur reda. Begini Nonong, Datuk membetulkan silanya. Dan Nonong terus menghapuskan kesan air mata di pipi dengan hujung selendang seperti tadi. Begini Nonong, Datuk mengulangi kata-kata yang terputus. Semasa kamu berumur 55 hari, aku sudah mengetahui perbuatan emak kamu yang kurang baik. Aku cuba menegur dan melarangnya, emak kamu tak ambil peduli, malah dia marah-marah. Peliknya, ayah kamu juga tidak setuju dengan cara aku itu. Apa dia perkara buruk yang emak buat Memanda? Emak kamu pengamal ilmu susuk, supaya dipandang cantik, sentiasa muda dan manis, badan nampak menarik dan setiap lelaki yang melihatnya jadi tertarik. Sekali dua pandang tidak puas, sedia ikut pulang ke rumah, bersedia mendengar kata emak kamu. Kerana ilmu itu kamu jadi taruhan dan korban.
Oh, Nonong tidak terdaya meneruskan percakapan. Dia terkejut dan seluruh anggota badannya terasa sejuk. Benarkah semuanya ini memanda? Suara Nonong tersekat-sekat. Resah tidak menentu. Dan secara mendadak seluruh badan Nonong menggeletar, macam orang diserang demam. Mulutnya bercakap tidak tentu arah. Sebelum kejadian buruk berlaku, Datuk segera bertindak. 7 kali Datuk membaca ayat Al-Kursi penuh khusyuk dan tawaduk. Muka Nonong dihembusnya. Dengan serta-merta Nonong terkulai lemah. Beberapa saat kemudian, Nonong pulih seperti sedia kala. Sebelum menyambung penerangan tentang Nonong, Datuk mengambil segelas air putih, air sejuk, lalu diberikan kepada gadis lanjut usia untuk diminum. Bagaimana perasaan kamu sekarang, Nonong? Tanya Datuk. Saya selesa. Terangkan pada saya apakah kesalahan emak saya yang menyebabkan saya menderita, tidak diminati lelaki. Datuk kamu dulu pawang diraja, nenek kamu pula tukang andam istana. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang comel, iaitu emak kamu. Kerana rupa paras emak kamu cantik dan berbakat dalam bidang tarian lalu dilatih untuk dijadikan penari istana. Cukup berhati-hati dan teratur Datuk menyusun kata-kata. Seluruh tumpuan dan perhatian Nonong dihalakan kepada Datuk. Begitu juga dengan diri saya.